Singapura dan Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam tiga isu dua hala yang berlarutan di retreat pemimpin yang diadakan di sini. Kedua-dua negara telah memeterai perjanjian dalam bidang pengurusan ruang udara, kerjasama pertahanan dan ekstradisi. Pertemuan kali ini turut menyaksikan jalinan kerjasama dalam bidang-bidang baru seperti ekonomi digital, daya tenaga dan kemampanan. Ketibaan Presiden Indonesia Joko Widodo disambut dengan upacara beristiadat di Istana. Retreat pemimpin Indonesia-Singapura ini yang pertama diadakan di Singapura sejak pandemik COVID-19. Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Jokowi mengesahkan hubungan yang sangat baik antara Singapura dan Indonesia. Dalam pertemuan kali ke-6 ini, kedua-dua pemimpin menyimak kemajuan dalam kerjasama dua hala sejak retreat lalu di Bintan, Indonesia, termasuk 3 perjanjian di bawah rangka kerja yang diperluaskan yang disahkan semasa retreat lalu. Kedua-dua pemimpin juga menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman yang dimeterai dalam bidang-bidang seperti ekonomi digital, daya tenaga, kemampanan, kesihatan, pembangunan modal insan dan keselamatan. 3 perjanjian di bawah Perjanjian Rangka Kerja Diperluas itu adalah Perjanjian Rantau Maklumat Penerbangan FIR, Perjanjian Kerjasama Pertahanan DCA dan Perjanjian Ekstradisi ET. Langkah seterusnya adalah untuk mendapatkan kelulusan daripada Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO bagi aturan baru di bawah Perjanjian FIR supaya kedua-dua negara boleh melaksanakan ketiga-tiga perjanjian itu pada tarikh yang dipersetujui bersama. The 3 agreements on these long-standing issues will bring lasting benefits to both sides. The successful outcome reflects our strong bilateral relations and shows that Singapore and Indonesia can gain substantial mutual benefits through open and constructive engagement. Kedua-dua pemimpin juga menarik perhatian kepada perkembangan ekonomi digital di Singapura dan Indonesia melalui projek kerjasama seperti Taman Digital Nongsa di Batam dan program TechX yang membolehkan karyawan muda dalam bidang teknologi meneroka peluang dalam ekonomi digital yang pesat berkembang. We are ready to break new ground in fresh areas of cooperation that are deep, multifaceted, forward-looking and mutually beneficial, and will make a difference to future generations. Selain kerjasama dua hala, PM Lee dan Presiden Jokowi juga bertukar pandangan mengenai pelbagai isu serantau khususnya status Indonesia sebagai pengerusi ASEAN. Selain kerjasama bilateral, PM Lee dan saya juga bertukar pandangan mengenai beberapa isu kawasan khususnya keketuaan Indonesia di ASEAN. Saya menyampaikan penghargaan atas dukungan Singapura terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN dan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN adalah menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia. Kedua-dua pemimpin turut bertukar-tukar pandangan tentang keadaan di Myanmar dan mengenai peta hala 7 bagi keanggotaan Timor Leste. PM Lee melahirkan penghargaan beliau kepada Presiden Jokowi atas sumbangannya dalam hubungan dua hala. Kedua-dua pemimpin juga mengesahkan komitmen untuk membawa hubungan Singapura dan Indonesia ke tahap yang lebih tinggi. Lapangan terbang Changi sekali lagi diisytiharkan lapangan terbang terbaik dunia setelah hilang kedudukan itu pada 2021 dan 2022. Ini kali ke-12 ia memenangi sejak anugerah itu diperkenalkan 23 tahun lalu. Anugerah itu dikeluarkan berdasarkan tinjauan ke atas para penumpang lebih 60 negara. Mereka menilai pengalaman keseluruhan penerbangan daripada proses kemasukan sehinggalah kepada pelepasan pesawat. Lapangan terbang Changi mengendalikan 32 juta penumpang tahun lalu setelah Singapura menarik balik sekatan sempadan April lalu. Changi menyatakan ia akan terus melabur dalam teknologi baru dan latihan kaki tangan sedang lalu lintas udara kembali ke paras sebelum pandemik. Sementara itu, di SATS, hampir 25% pekerjanya dilengkapi kemahiran digital sejak tahun 2020. Ini sedang syarikat pengendali lapangan terbang itu meningkatkan lagi operasinya di lapangan terbang Changi.
Bagi Cik Suryani dan pasukannya, memastikan bagasi para penumpang dimasukkan ke pesawat yang betul adalah sebahagian daripada tugasnya. Bagi membantu mereka, sebuah alat elektronik digunakan untuk mengimbas semua bagasi agar para pengurus bagasi dapat mengesan lokasi setiap beg. Whether it's still at the aircraft site or it's on the way to the arrival belt or the claim belt. So we can respond to the passenger immediately without having to call or walkie the other colleagues at the back room or at the back area. It will be like immediately respond to the customer without having to wait. Para kaki tangan juga menerima perkembangan terkini menerusi sistem alat elektronik tersebut agar mereka dapat menangani isu-isu yang boleh melengahkan proses keseluruhan. Misalnya, kes bagasi dihantar ke tempat yang salah sebelum ini berlaku sekitar 3 kali seminggu. Sekarang ia jarang sekali berlaku. Encik Nizam Salih pula memanfaatkan sistem yang memberikan maklumat penerbangan bagi merancang keperluan tenaga manusia lebih awal. Ini agar kaki tangan boleh dikerahkan ke tempat lain sekiranya penerbangan tergendala. It can actually assist the rosterers or the allocators to actually pre-plan for them based on the flight schedule arrival time for the next 6-7 hours. The system have really helped me to optimize the rostering of what I need. I can focus more on something else. SATS juga merancang kerjasama dengan sekurang-kurangnya 2 sistem pemantauan penerbangan lain supaya proses perancangan dapat dipertingkatkan lagi. Pada masa yang sama, ia juga akan terus melatih para pekerjanya agar dapat terus memberikan khidmat bermutu. Singapura semakin hampir kepada sasaran mengimport sehingga 4 gigawatt elektrik rendah karbon menjelang 2035. Penguasa pasaran daya tenaga EMA memberikan kelulusan secara bersyarat yang pertama kepada syarikat Keppel Energy untuk mengimport 1 gigawatt elektrik dari Kemboja ke Singapura melalui kabel bawah laut. Kelulusan bersyarat itu bermakna projek itu telah dinilai boleh berdaya maju dari segi teknikal dan komersil. Ia juga merintis jalan bagi Keppel Energy mendapatkan kelulusan dan lesen dari pihak kawal selia. Keppel telah memeterai perjanjian dengan syarikat Kemboja Royal Group Power untuk membekalkan dan mengeksport elektrik rendah karbon bagi Keppel untuk mengimportnya. Menteri Tenaga Manusia Tan See Leng berkata projek ini bakal membuka lebih banyak peluang kepada negara-negara Asia Tenggara lain. Ia juga sebahagian daripada usaha untuk merealisasikan visi Grid Tenaga ASEAN. Pelbagai saranan mengenai daya kerja penduduk tempatan dan isu-isu semasa lain dikongsikan para peserta dalam sesi kedua dialog Melakar Hala 7 SG oleh PA Mesra malam semalam. Hasil perkongsian dialog itu akan dipertimbangkan dalam melakar strategi masa depan negara. Apakah bentuk sokongan yang ada bagi wanita yang menggalas pelbagai tanggungjawab? Dan bagaimana pula golongan belia boleh disokong bagi pupuk semangat keusahawanan dalam diri mereka? Demikian antara soalan dan keprihatinan yang dibangkitkan para peserta dalam dialog Melakar Hala 7 SG ini. Selama 2 jam, para pemimpin masyarakat bertukar pendapat dengan para anggota Parlimen Melayu Islam bagi memperkukuhkan kompak sosial negara. Dialog ini dihadiri sekitar 100 peserta termasuk para pemimpin Badan-Badan Melayu Islam serta Jawatan Kuasa Eksekutif Kegiatan Melayu MAEC. Ini menyusuli sesi yang diadakan khas buat golongan belia minggu lalu. Kita mendekati mereka yang berusia lebih pertengahan lah. Isu yang menjadi keprihatinan mereka seperti isu yang dihadapi oleh kaum wanita. Kita juga lihat bagaimana mereka begitu action oriented kerana mereka tahu apakah cabaran hari ini dan mereka bersedia untuk mengadakan cadangan-cadangan. Selain hangat berbincang mengenai isu wanita, para peserta juga menyuarakan saranan-saranan tentang perubahan iklim. Mereka memikirkan tentang bagaimanakah Singapura harus menangani isu climate change pada masa akan datang. Umpamanya dari segi energy resilience, ada yang umpamanya mengatakan mengapa Singapura tidak menggunakan energi nuklear pada masa akan menunjukkan masyarakat kita memikir beratkan tentang bagaimana energy resilience kita pada masa akan datang. Maklum balas yang diterima bagi kedua-dua sesi dialog itu akan dianalisa dan digunakan Sekretariat Melakar Hala 7 SG bagi melakar strategi masa depan negara.